Kemarin kami mendapat tajuk Polisi Cukai dalam Islam dan Malaysia. Seperti semua sedia maklum, negara kita dilanda pandemik COVID-19. Seluruh rakyat negara ini terkesan sehingga memerlukan bantuan berterusan daripada kerajaan. Hasil kutipan cukai negara sehingga Julai 2021 hanya mencapai lebih kurang separuh daripada jumlah yang disasarkan oleh kerajaan untuk tahun itu. Seterusnya dijangka berkurangan ekoran pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pembelanjaan juga bertambah disebabkan sokongan fiskal berterusan kepada rakyat, perniagaan dan ekonomi berikutan penyediaan pakej bantuan tambahan untuk mengurangkan impak krisis pandemik. Oleh itu, polisi cukai dalam Islam dan negara Malaysia itu sendiri sangat penting dalam menggerakkan negara dan penduduknya ke arah lebih baik. Kerana cukai bertujuan untuk kos mentadbir dan mengurus negara yang semakin meningkat naik. Menurut Kamus Dewan Bahasa, polisi bermaksud rancangan tindakan yang telah dipersetujui dan ditentukan secara rasmi sebagai asas untuk membuat atau melaksanakan sesuatu pelaksanaan atau dasar kerajaan. Definisi cukai menurut Kamus Dewan Bahasa ialah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap seseorang atau individu atau organisasi perniagaan. Cukai dalam sejarah Islam. Okey, mengikut sejarah Islam, sistem percukaian berlaku bermula zaman Nabi Muhammad sehinggalah zaman para tabi'in, sehinggalah sekarang. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, baginda telah memperkenalkan dua sistem percukaian, iaitu zakat dan jizyah. Ia merupakan cukai ke atas orang kaya dan berkemampuan dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial kepada semua rakyat. Cukai jizyah pula, ia adalah cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam, iaitu ad-dhimmiyin, kepada kerajaan Islam untuk menjaga keselamatan nyawa dan harta benda mereka. Pada zaman Khalifah Rashidin, Umar telah memperkenalkan cukai kharaj, iaitu cukai tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah di wilayah-wilayah yang telah dikuasai oleh kerajaan Islam melalui peperangan atau rundingan. Cukai dan zakat. Pertama sekali, zakat merupakan perintah daripada Allah, manakala pelaksanaan cukai melalui perintah kerajaan. Seterusnya, Muslim wajib membayar zakat manakala cukai dikenakan ke atas rakyat tidak mengira agama ataupun bangsa. Seterusnya, orang kaya dan berharta sahaja wajib membayar zakat seperti zakat harta, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, zakat pertanian dan zakat fitrah. Manakala orang kaya dan miskin tetap dikenakan cukai melalui pelbagai jenis cukai seperti cukai jalan, cukai perkhidmatan seperti GST dan SST. Seterusnya, zakat dikutip dan diagihkan kepada asnaf zakat iaitu fakir miskin, amil, fisabilillah, orang yang berhutang, anak yatim dan mu'alaf. Manakala untuk cukai dikutip oleh kerajaan untuk membangunkan infrastruktur negara seperti jalan raya, hospital dan membayar gaji menteri dan sebagainya. Seterusnya, zakat diwajibkan ke atas orang yang berhak apabila cukup haul tanpa pengecualian. Manakala untuk cukai, orang kaya dan berharta mempunyai banyak cara untuk mengelak cukai secara sisi cukai dalam Islam. Terdapat beberapa dasar yang Islam gariskan tentang pelaksanaan cukai. Sebagai contoh, cukai yang dilaksanakan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi dan taraf hidup umat Islam ataupun rakyat. Yang kedua, hasil kutipan cukai diutamakan kepada mangsa bencana alam ataupun mangsa peperangan. Yang ketiga, cukai yang tidak membebankan, jelas serta adil. Yang keempat, mengutamakan pengutipan cukai kepada golongan yang berkemampuan dan golongan yang kaya. Dan yang terakhir, kutipan cukai dari sumber yang halal dan patuh syariah. Untuk memahami polisi cukai di Malaysia, Akta Cukai Pendapatan 1967 menjadi rujukan utama rakyat Malaysia dalam melaksanakan pembayaran cukai di negara ini. Terdapat beberapa subsection yang berada di dalam akta ini. Antara jenis-jenis cukai yang ada di Malaysia ialah seperti cukai yang dikenakan secara langsung yang dibayar oleh rakyat kepada kerajaan. Contoh cukai ini ialah cukai pendapatan dan biasanya jenis cukai ini diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Selain itu, cukai secara tidak langsung merupakan cukai yang dibayar oleh rakyat secara tidak langsung kepada negara. Contoh cukai ini ialah cukai perkhidmatan dan cukai ini diurus di bawah Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Di samping itu, cukai jualan merupakan cukai yang dicukaikan kepada pengeluar yang mengeluarkan barangan dan cukai ini juga terpakai kepada pengimport barangan.
sebanyak kadar 10% yang dikenakan kepada kebanyakan item yang tertaluk kepada cukai jualan. Dan akhir sekali ialah cukai barangan dan perkhidmatan GST sebelum ini telah diperkenalkan dengan kadar sebanyak 6% bagi menggantikan SST sebagai langkah untuk mendapatkan sistem percukaian yang telus bagi rakyat Malaysia. Dengan ulama terhadap pelaksanaan cukai. Pelaksanaan cukai diterima kerana terdapat dalil firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Al-Quran. Antara salah satunya ialah surah Al-Taubah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anfiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Ayat ini bermaksud, pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang kepada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan dan mudah bergerak ataupun dengan keadaan berat disebabkan berbagai-bagai tanggungjawab. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ini jelas menunjukkan tentang kewajipan jihad dengan diri dan harta. Ini bermakna selain dari membayar zakat, seseorang umat Islam perlu memberi sumbangan dalam bentuk harta untuk tujuan berjihad demi menjaga keselamatan sesebuah negara dan sumber perbelanjaan menaik taraf sistem keselamatan negara. Keberkesanan kutipan cukai untuk pembangunan negara dapat kita lihat daripada terdirinya pelbagai bangunan yang memberi khidmat semula kepada masyarakat, iaitu seperti terdirinya UTC, hospital, jalan raya dan sebagainya. Jadi kerajaan pada setiap tahun perlu mencapai targetnya untuk menampung segala kos tahunan supaya semua projek yang dijalankan dapat dilaksanakan. Di antara faedah pembangunan yang boleh kita nikmati dengan membayar cukai, antara contoh dia kita membayar cukai keselamatan supaya kita ini dijamin keselamatan, dan yang paling terkenalnya ialah kita membayar cukai ke atas perkara seperti wine, rokok dan judi. Jadi cukai-cukai yang telah saya sebutkan sebentar tadi, ia memang sememangnya membebankan kita, tapi pada hakikatnya memberi banyak faedah kepada kita kerana pelbagai perkhidmatan yang telah disediakan untuk manfaat kepada masyarakat dan negara itu sendiri. Antara cadangan penambahbaikan sistem cukai di Malaysia ialah memastikan kerajaan komited dengan satu sistem cukai sahaja. Ianya dapat dilakukan dengan membuat kajian yang lebih mendalam bersama pakar penyelidik dan pakar ekonomi. Selain itu, cadangan yang ingin diketengahkan ialah mengurus sistem cukai dalam talian. Dengan lebih cekap, ianya dapat dilaksanakan dengan mengenakan cukai terhadap syarikat yang besar dan mempunyai pendapatan yang sangat besar. Selain itu, pihak kerajaan juga perlu memastikan rakyat membayar cukai, iaitu mewujudkan program melapor atau membuat aduan terhadap aktiviti yang mencurigakan, atau lebih spesifik iaitu aktiviti yang mengelak daripada membayar cukai. Selain itu, kerajaan perlulah membuat pindaan undang-undang khas dengan mengetatkan undang-undang terhadap masalah ekonomi bawah tanah. Dengan bahasa mudah, kebanyakan dari mereka mempunyai pendapatan yang sangat banyak tapi tidak membayar cukai dengan tujuan untuk mendapat pendapatan yang lebih.